Kita Tanbihul Muqtarrin, rumah-rumah para sahabat di akhir malam bersuara seperti bersuaranya lebah di sarang mereka. Kita pergi sarang lebah, semua lebah itu bersuara, tak tahu lebah mana yang diam. Dan dalam riwayat yang lain, seorang yang niat nak bangun qiyamul lail tiba-tiba tak jaga. Ini bagus kepada orang yang payah bangun ni. Nak bangun payah, maka tiap-tiap malam dia niat, tiap-tiap malam saya niat saya nak bangun qiyamul lail. Tidur jaga subuh, jaga subuh. Setahun duk jaga subuh, tak pernah jaga qiyamul lail. Dapat pahala setahun qiyamul lail dengan sebab niat nak qiyamul lail. Ma min 'abdin yuhaddisu nafsahu biqiyami sa'atin min al-lail fayanamu anha illa kana naumuhu sadaqatan tasaddaqallahu biha alaihi wa kataba lahu ajra ma nawa. Hadis Imam Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Tidak ada seorang hamba yang berniat nak qiyamul lail pada mana-mana waktu di malam hari, lalu ia tidur, kemudian dia tak jaga, tertidur sampai masuk subuh, maka tidurnya itu merupakan sedekah yang Allah berikan. Dalam masa yang sama dia dapat pahala qiyamul lail setiap kali dia bangun lewat kerana tertidur. Yang ini boleh bagi orang yang payah bangun. Dalam masa yang sama ditawarkan kita dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Kalau satu malam tu berada 10 jam atau 11 jam, kita dapat pahala 5 jam setengah qiyamul lail dengan kita sembahyang isya secara berjemaah. Kita nak lagi separuh malam lagi sembahyang subuh secara berjemaah. Barang siapa boleh jaga setiap malam isya dan subuh secara berjemaah, dapat pahala melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sembahyang isya secara berjemaah, seolah-olahnya dia melakukan qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, seolah-olahnya dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Maka kalau kita boleh sembahyang isya subuh secara berjemaah, dapat pahala seluruh malam qiyamul lail. Bangun lagi 2 rakaat qiyamul lail, maka bertambahlah pahala qiyamul lail yang kita dapat. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibn Katsir disebutkan Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir usianya dia melakukan sembahyang malam daripada isya sampai subuh, dan dia melakukan puasa sunat setiap hari. Di akhir usia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia diberikan satu karamah, boleh buat perkara luar biasa yang orang biasa tak boleh buat, iaitu selepas sembahyang isya sembahyang sunat, sembahyang sunat, sembahyang sunat sehingga azan subuh. Dan setiap hari puasa sunat, puasa sunat, puasa sunat sehingga dia mati syahid. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bagaimana anugerah Allah kepada Sayyidina Umar tentang qiyamul lail. Dan kita baca sejarah para sahabat dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, rumah-rumah para sahabat di akhir malam bersuara seperti bersuaranya lebah di sarang mereka. Kita pergi sarang lebah, semua lebah itu bersuara, tak tahu lebah mana yang diam. Maka rumah para sahabat di akhir malam semuanya bersuara dengan qiyamul lail. Rumah kau ni baca Quran, rumah kau ni solat, rumah kau ni baca doa, rumah kau ni istighfar dan sebagainya. Rumah kita bersuara dengan berdengkur. Jadi kita jadikan diri kita orang yang rajin qiyamul lail. Seorang wali Allah yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ketika dia meninggal dunia, salah seorang orang soleh bermimpi bertemunya dalam mimpi dan bertanya keadaannya setelah mati apa yang dia dapat. Imam Junaid menyatakan zahabatil isyarat wa tahatil ibarat wa da'atil ulum wa faniyatil rusum wa lam yanfa'na illa rukai'atun kunna naqumu biha fi jawfil lail. Segala ilmu yang aku sampaikan pergi begitu sahaja. Yang amat memberi manfaat kepada aku setelah aku mati ialah beberapa rakaat yang aku bangun rukuk sujud kepada Allah di tengah malam. Jadi Imam Junaid dalam mimpi yang ditemui, dia menyatakan qiyamul lail yang dia lakukan adalah pemberi manfaat yang besar. Kerana kita qiyamul lail di saat manusia sedang tidur, ikhlas 100%, tak ada nak tunjuk kepada siapa, hanya nyamuk yang ada. Tapi kalau sembahyang depan orang, qabliyah, ba'diyah, zuhur dan seumpamanya, kadang-kadang nampak di hadapan orang. Maka apa yang kita bincangkan pada malam ini, tajuk qiyamul lail, menawarkan bagi mereka yang inginkan hajat-hajatnya tercapai, kehidupannya bahagia, bangunlah qiyamul lail walaupun 1 minit sebelum subuh, walaupun 10 minit sebelum subuh, walaupun setengah jam sebelum subuh, kerana tawarannya begitu hebat, anugerahnya begitu istimewa. Maka kalau kita baca sejarah orang-orang baik di kalangan para sahabat, tabi'in, imam-imam besar,
mereka adalah orang yang amat mengambil berat tentang qiyamul lail, dan mudah-mudahan kita jadi orang sedemikian. Kita ingat satu perkara, orang yang qiyamul lail dekat dengan Allah berdasarkan janji Allah dalam akhir surah Al-Furqan, wa ibadur rahman, orang yang dekat dengan Allah itu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka yang bermalam dalam keadaan rukuk sujud kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi satu motivasi untuk sama-sama kita qiyamul lail, walaupun 1-2 rakaat yang ringkas, walaupun beberapa minit, walaupun kita apa juga jawatan yang kita pegang, dengan qiyamul lail itu kita dapat pelbagai anugerah istimewa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekadar itu pertemuan kita untuk malam ini, yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.